Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Kullun man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhhar wa ashabil akhyar. Sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah sebagaimana yang telah dijadualkan, kuliah kita pada malam ini adalah berkaitan dengan fana. Fana yang selalu disebut-sebut oleh mereka yang belajar ilmu tasawuf dan beramal dengan amalan tarekat. Mereka tidak sunyi daripada membahaskan kalimah, makna kalimah fana. Ada di antara ahli tarekat yang dapat memahami dengan benar, dengan betul, dan sebagainya, tidak kurang juga yang telah salah faham terhadap konsep fana. InsyaAllah kalau kita sempat, kita akan hubungkan fana fillah dengan apa yang telah kita huraikan, dengan ungkapan yang telah kita huraikan pada kuliah semalam. Man arafa nafsahu faqad arafa. Adakah fana mempunyai hubungan dengan ungkapan tersebut? Mula-mula kita fahamilah makna kalimah fana. Berdasarkan ayat 26 surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullun man 'alaiha fanin. Fanin, fanin, fana. Apa saja kejadian yang ada di muka bumi ini, setengah ahli tafsir apa saja kejadian yang wujud di alam semesta ini fana. Fana artinya hilang lenyap dan tak ditemui lagi. Contoh fana ialah apabila kita membakar sekeping kertas. Kertas itu kita nampak ada, bila dibakar, kertas itu hilang, fana, dan tak boleh wujud lagi. Itulah makna fana dari segi bahasa. Ya Allah SWT terangkan bahawa bila berlaku hari kiamat, segala makhluk di alam semesta ini difanakan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Apa saja hilang. Yang tinggal wujud hanyalah zat Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal hanya zat Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi
Fana di sini dalam ayat ini fana yang sebenar. Artinya segala kejadian hilang, lenyap, dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah SWT kewujudannya. Tapi fana yang selalu kita temui, selalu dibincangkan dalam ilmu tasawuf dan tarekat, ialah hilang dan lenyap dalam pengalaman, dalam pandangan rohani seseorang. Misalnya Allah berfirman dalam ayat 143 surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan tanda atau ayat kewujudan zatnya yang maha suci, yang laisa kami sedikit menerusi bukit Turusina itu, ja'alahu dakka, menjadikan bukit Turusina itu hilang lenyap. Bukit Turusina itu hilang lenyap, fana. Tapi dalam pandangan mata kepada Nabi Musa, dalam pandangan hati Nabi Musa, bukit Turusina itu tidak ada. Maksudnya, begitu juga semua kejadian sekitar hilang. Dakka itu makna fana, hilang. Hancur, lebur, hilang. Tetapi ternyata bukit Turusina itu masih wujud tersergam sampai sekarang. Jadi fana yang seperti inilah yang dimaksudkan di dalam ilmu tasawuf. Kita sebut fana billah, fana billah. Lawannya ialah baqa billah. Bila fana, fana billah. Bila baqa billah. Ini contoh yang Allah sebut dalam ayat 143 surah Al-A'raf adalah contoh yang sangat tepat mengenai konsep fana yang terdapat dalam ilmu tasawuf. Fana hilang lenyap dalam pandangan hilang lenyap dalam pandangan mata kepala dan pandangan hati Nabi Musa. Walaupun bukit Turusina dan kejadian sekitar itu masih wujud sehingga sekarang. Jadi itulah fana. Dan fana ini akan berakhir. Kerana Allah SWT menyebutkannya, falamma afaqa. Maka apabila Nabi Musa itu pulih daripada fana'nya. Apabila Nabi Musa itu pulih daripada fana'nya. Bila keluar daripada fana', berada dalam keadaan baqa' billah. Maka ketika keluar, ketika Nabi Musa tamat menjalani masa fana' itu, lalu Nabi Musa diletakkan oleh Allah dalam keadaan baqa' billah. Nabi Musa nampak balik bukit Turusina dan kejadian sekitar seperti sebelum yang disebutkan anak yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita diajar dalam ilmu tauhid
tentang wujudnya Allah, perbezaan wujud Allah dengan wujud makhluk. Wujud Allah itu ialah wajibal wujud. Wujud makhluk itu ialah mungkinal wujud. Selalu disebut dalam kitab-kitab tauhid, wujud makhluk itu mungkinal wujud. Seperti bayang-bayang. Macam ada, macam tak ada. Seperti bayang-bayang, pokok misalnya, yang melintasi jalan, pokok kelapa, nampak ada bayang-bayang. Kelihatan nampak. Kerana di situ mungkin hitam nampak hitam, yang lain itu terang. Kerana cahaya matahari. Macam ada bayang-bayang itu. Tapi macam tak ada. Kerana bila kita lalu, bayang-bayang itu tidak menghalang kita. Jadi macam tak ada. Itulah wujudnya makhluk. Dalam pengalaman Nabi Musa AS, ketika Allah perintah walakin dur ilal jabali, Nabi Musa merenung, melihat dengan mata kepala Bukit Tursina dan sekitarnya ada. Tetapi apabila Nabi Musa dikurniakan oleh Allah melihat ayat kewujudan zatnya yang tersirat dalam Bukit Tursina dan sekitarnya, ketika itu Nabi Musa merasa Bukit Tursina itu hilang. Bukit Tursina dan kejadian sekitarnya hilang. Itulah dinamakan fana. Malahan sebelum itu Nabi Musa mengalami difanakan sifat-sifat diri. Pendengarannya difanakan, dihilangkan. Pandangan matanya dihilangkan. Sampai tak nampak lagi apa yang wujud di depannya. Daya dan kekuatannya juga difanakan oleh Allah. Wujud diri juga difanakan oleh Allah. Terasa wujud diri pun hilang. Jadi itulah dinamakan fana. Tetapi apa tujuannya? Supaya Nabi Musa dapat mengetahui kewujudan Allah dengan kewujudan perbezaannya dengan kewujudan makhluk. Kewujudan makhluk adalah memungkinkan wujud seperti bayang-bayang, macam ada, macam tak ada. Ini dialami oleh Nabi Musa ketika difanakan, kemudian dikeluarkan dari fana, letakkan dalam keadaan baqa' billah. Jadi Nabi Musa AS telah dikurniakan oleh Allah, difanakan oleh Allah, mengenai zat kewujudan zat Allah, mengenai sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah kadang-kadang fanakan seorang pada zatnya, kadang-kadang pada perbuatannya, kadang-kadang pada sifat-sifatnya. Tapi ternyata Nabi Musa difanakan oleh Allah ketiga-ketiganya, kewujudan zat, dari segi zat, dari segi sifat dan segi perbuatan. Kalau kita tengok contoh yang lain dalam Quran, manusia difanakan oleh Allah ialah golongan ulul albab. Golongan ulul albab telah difanakan oleh Allah. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya
di dalam kejadian yang di langit, begitu juga kejadian-kejadian yang di bumi, begitu juga dalam peredaran masa malam dan siang. Terdapat tanda-tanda ayat-ayat yang menunjukkan kewujudan Allah, keagungan Allah, kesamaan Allah yang dapat dilihat oleh pandangan hati, atau pandangan roh ulul albab. Walaupun dalam ayat ini tak disebutkan kalimah fana, tapi lafaz yang Allah gunakan dalam ayat ini iaitu golongan ulul albab boleh melihat dengan pandangan hati dalil-dalil ayat-ayat Allah yang tersirat dalam semua. Golongan ulul albab ketika itu difanakan. Kerana seseorang yang tidak difanakan, seseorang yang tidak berada dalam keadaan fana, orang tersebut tidak akan dapat melihat dengan pandangan hati, pandangan roh. Jadi ulul albab apabila mereka dapat menggunakan pandangan hati atau pandangan roh, resi-resi Allah di alam makhluk, ini menjadi bukti bahawa ulul albab telah difanakan ini. Karena itu maka kita dapati ada perbezaan fana yang dialami oleh Nabi Musa AS dengan fana yang dilalui oleh golongan ulul albab. Ulul albab difanakan oleh Allah dalam perbuatan dan sifat-sifatnya sahaja. Tapi Nabi Musa difanakan oleh Allah mengenai kewujudan zat, sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh dapat keyakinan bahawa ulul albab difanakan oleh Allah dari akhir ayat 91 surah yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kata-kata ulul albab ini sangat jelas bahawa mereka telah difanakan oleh Allah dari sudut sifat dan perbuatan Allah. Karena mereka menyebutkan, Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau tak jadikan semua kejadian ini kosong. Sebelum Engkau fanakan kami, sebelum Engkau fanakan kami, dan sebelum kami tidak melihat dengan pandangan hati atau pandangan roh kami, resi-resi Engkau yang tersirat dan semua kejadian, kami lihat semua kejadian tidak lebih daripada apa yang kami lihat dengan mata kepala. Tetapi sesudah itu, Ya Allah, rupanya semua kejadian yang Kau jadikan kecil maupun besar penuh dengan hikmah, Ya Allah. Penuh dengan rahsia-Mu, Ya Allah. Rahsia perbuatan-Mu yang sangat sempurna. Rahsia sifat-sifat-Mu yang sangat agung dan sempurna, Ya Allah. Maha suci Engkau, Ya Allah. Faqina azabannar. Peliharalah kami daripada api neraka. Sebab itulah tuan-tuan, orang sufi menjelaskan
bahwasanya seorang itu difanakan oleh Allah pada zatnya. Itu yang terbaik. Apabila seorang itu difanakan Allah pada zatnya dengan sendirinya berarti dia telah difanakan oleh Allah pada perbuatannya dan pada sifatnya. Di golongan ulul albab difanakan oleh Allah pada aspek perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah amalan yang bila kita amalkan, maka satu ketika nanti Allah akan kurniakan fana. Kita telitikanlah sehalus-halusnya, sedalam-dalamnya tentang ulul albab dan dengan Nabi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jelas amalan yang bila diamalkan insya-Allah masa Allah akan fanakan orang tersebut ialah amalan zikir dan tafakur. Tapi mestilah zikir dan tafakur itu diamalkan dan memenuhi syarat-syarat. Tentunya ulul albab mereka mampu terus berzikir dan tafakur. Mereka melakukan uzlah dan khalwat. Mereka meninggalkan rumah dan semua aktiviti hidup duduk di Masjid Nabi. Jadi sebahagian daripada ashabul sufah. Dan mereka ketika zikir dan tafakur dalam masjid di bawah pengawasan Rasulullah SAW. Tanpa pengawasan Rasulullah mereka tidak akan berjaya. Dikurniakan oleh Allah fana. Begitulah juga kita apabila kita mahu mendapat kurniaan Allah fana, maka hendaklah kita belajar ilmu zikir dan tafakur. Kita kena belajar ilmu tarekat. Tapi bila kita berzikir dan tafakur, tidak cukup dengan terus zikir dan tafakur saja. Mestilah zikir dan tafakur itu dilakukan di dalam uzlah dan khalwat. Karena golongan ulul albab mereka uzlah. Tinggalkan rumah, tinggalkan semua aktiviti hidup, khalwat duduk di Masjid Nabi. Yang selalu dikenali sebagai iktikaf. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa diperintah oleh uzlah dan khalwat selama 40 hari 40 malam di bukit. 40 hari 40 malam. Ketika itulah Nabi Musa difanakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya amalan yang bila diamalkan oleh seorang, insya-Allah Allah akan kurniakan fana, ialah zikir dan tafakur yang dipimpin oleh seorang syekh mursyid yang memang biasa memimpin jamaahnya dalam zikir dan tafakur. Dan zikir dan tafakur itu biasanya dilakukan dalam keadaan uzlah dan khalwat. Meninggalkan rumah, meninggalkan semua aktiviti hidup, khalwat duduk di satu tempat seperti di masjid atau surau atau bangunan yang khas atau bilik yang khas. Selama 10 hari atau 20 hari atau 40 hari. Seperti yang ditunjukkan dilakukan oleh Imam Ghazali.
Imam Ghazali berkhalwat, Mu'tazilah berkhalwat. Mu'tazilah meninggalkan kota Baghdad berkhalwat, beliau duduk dalam sebuah masjid.